بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan umur di tubuh badan kita. Insya-Allah dengan adanya sisa umur di tubuh kita ini dapatlah kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih pada tuan pengurusi majlis, imam-imam, bila-bila, ustaz-ustaz dan juga semua rakyat muslimin dan muslimat Madrasah Al-Ihsan Syekh Dr. Pak Syahdan kerana menerima kedatangan saya buat kali ketiga di sini. Alhamdulillah, kali kedua pada bulan 4 sebelum bulan hari dah. Apa kan tadi on and out, akhirnya tergantung gagal juga. InsyaAllah ada mohon pertolongan daripada anda semua, mohon pertolongan daripada Allah agar diberi kemenangan kali ini di pihak di Kuala Besar, insyaAllah. Sekiranya kita menang di Kuala Besar bermakna 16-16 dan kita semua pula kepada Sultan macam mana pula dan kewibawaan dia memilih pula pucuk pimpinan di pihak negeri Terengganu, insyaAllah. Dan Alhamdulillah kita dalam yang jelek akhirnya Ramadan Alhamdulillah dan Ramadan lagi, insyaAllah. Dan selawat pula kita, bertarawih pula kita, insyaAllah. Dan sini balang tak balas jika mama balas waktu lah 80 dah habis lagi. Allah kata langsung 80 dah ada duk jalan tak semayang setengah malam dah rugi pandang 8 ke 20 ke boleh buat kerja insyaAllah. Jadi insyaAllah maknanya kita penuhi masa kita ni. Saya membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, satu hari Rasulullah SAW memanggil para sahabat. Rasulullah kata, "Unduruni mimbar." Rasulullah panggil para sahabat, "Unduruni mimbar." Rasulullah kata, Mari dekat dengan mimbar. Rasulullah panggil para sahabat dia. Lalu para sahabat-sahabat pun datang menghampiri Rasulullah dan menghampiri mimbar Rasulullah SAW. Tak kala Rasulullah bila dipenuhi oleh para sahabat-sahabat, Rasulullah pun naik ke atas mimbar. Bila sampai di tangga mimbar yang pertama, lalu Rasulullah SAW pun berkata, "Amin." Bila Rasulullah SAW naik di tangga yang kedua, lalu Rasulullah menyebut perkara yang sama. Rasulullah sebut amin. Bila Rasulullah naik di tangga yang ketiga, lalu Rasulullah sebut perkara yang sama juga. Rasulullah sebut amin. Salah sama 3 kali. Di dalam hadis tersebut tidak diberitahu apa isi khutbah ataupun penyampaian Rasulullah di atas mimbar. Tidak diberitahu. Cuma dalam hadis tersebut, tak kala Rasulullah SAW turun daripada mimbar, sahabat-sahabat bertanya pada Rasulullah. Sahabat-sahabat bertanya pada Rasulullah. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendengar satu perkara yang belum kami dengar sebelum ini." Apa maknanya itu? Rasulullah sebut amin. Sahabat-sahabat dia concern Rasulullah ni. Sahabat-sahabat dia concern. Dia kata Rasulullah buat kenapa. Kalau kita buka dalam Sahih Muslim, dia kata Sayyidina Abdullah bin Umar
anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia seringkali suka melihat Rasulullah sembahyang. Sebab itulah selepas kewafatan Rasulullah SAW, sahabat sering membuat contoh. Yang sekiranya kamu ingin melihat sebagaimana Rasulullah sembahyang, kamu lihatlah Sayyidina Ibn Umar bersolat. Dia sembahyang sedikit macam mana Rasulullah SAW. Itu sahabat-sahabat ni sahabat-sahabat dia ada punya masalah Rasulullah, ada punya masalah, yang keraguan ke apa ke, Rasulullah jadi tempat rujuk dia. Rasulullah tu dia jadi troubleshooter lah, cakap bahasa putih troubleshooter, penyelesai masalah. Ni kalau duduk di zaman kita pun mudah, nak tahu ya 8 ke 20, nak tahu tu senang. Rasulullah ada dan Rasulullah 8 ke 20 tak, hak jadi nak badan kan 80 dalam bunyi. Habis kita apa bunyi bid'ah pula. Bid'ah berlaku bid'ah. No, kita ada waktu bid'ah. Dah. Betul waktu kau bukan bid'ah, berdoa. Orang yang kata berdoa. Dan buat dia lah berdoa sunat. Dan tu kau kita boleh tahan 8 dengan 20. Kalau kau Imam Malik dia 40. Dah, kita kalau tak Imam buat 40 pun cekik mampu tu Imam. Dah. Habis semayang dari pasung tu Imam pakai kejam. Kita lah kalau buat ibadat nama lebih, nak ibadat nama lebih. Tapi kalau kita dah. Orang tanya surah awak 8 ke 20 masjid? Macam 8 je lah. Yang penting ikhlas. Ikhlas. Wah 8, 20, 20 pun kalau hati kesal pun ni tak usah. Dan tu kalau makan gaji biti, nak 1000 ke nak 500? Nak 500? Haji pun ni boleh dah dengar wasiat lah. Buat je lah insyaAllah. Ya, kalau duit kita nak banyak kan? Duit nak banyak. Tapi kalau ibadah sikit, lagi sikit tak apa. Tahu kadang-kadang ni kau bawa kan, petik lah. Atau beli 5%. Kalau aku sekolah aku dah ikhlas aku ni. Atau beli 10% ikhlas. Aku tak aku bantu ikhlas 10% ni. Nak dia mana? Bukan malu kat aku. Allah tak nak buat gini kat aku. Tak ada. Memanglah. Dan kita latih lah. Dan 20 dah insyaAllah lah. Kalau baca buat 8 kat di madrasah, balik karak dia buat rumah. Buat rumah. Sini masing-masing sebenarnya. Macam apa lagi? Mari sebulan dia sekarang. Rohnya dan Rohan. Yang kita nak baca buat Ramadan tadi. Kita nak tahu kan Rasulullah sebut ni amin ni kenapa. Tak kala Rasulullah SAW turun daripada mimbar, lalu sahabat-sahabat bertanya pada Rasulullah. Jadi ya Rasulullah, sesungguhnya perkara kami dengar satu perkara yang belum kami dengar sebelum ni. Kenapa tu? Pak Rasulullah sebut amin. Lalu Rasulullah pun beritahu, sebenarnya telah berkati Jibril alaihissalam kepadaku. Rupa-rupanya di sisi mimbar ada Jibril alaihissalam. Cuma Allah Ta'ala tutup hijab. Dan Allah Ta'ala tutup hijab tu, yang nampak adalah Rasulullah SAW. Jadi Jibril alaihissalam kadang-kadang Jibril alaihissalam dia zahirkan zat dia tapi berupa manusia. Kadang-kadang dia mungkin mesti nak pernah dengar hadis dia kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa dan letak di dalam matan arba'in dia kata hadis pada menyatakan iman, Islam dan ihsan. Ingat tak hadis tu? Kalau dia ingat apa tu ya? Ujian dia pula. Yang kata hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang kata Sayyidina Umar tu, dia concern seorang lelaki yang kata datang masuk di dalam majlis Rasulullah SAW. Sayyidina Umar tu tengok ke dia tu, Sayyidina Umar kata,
dalam hati dia sendiri. Dia kata nak kata orang sini tak dia tengok. Nak kata orang sini nak kenal umur dia orang Mekah. Dia orang Mekah. Dan dia dulu otak di Mekah. Ada orang yang tak kenal. Kadang-kadang orang tak kenal. Dia tak kenal orang tu kenal dia. Semua kata umur. Dan umur kata kalau kata orang sini aku mesti kenal. Walau tak tahu nama pun mesti aku bagi tengok muka dia. Tapi kalau kata nak kata orang jauh, cukup putih. Umur macam polis, macam macamnya polis lah. Cakap putih. Kita tak ada cakap Melayu. Cakap putih je lah. Dia makan McDonald. Cakap putih je. Duk tengok ke lelaki tadi tu boleh jumpa putih. Kalau kata orang jauh, jumpa mesti kau tahu. Pasal apa nampak kesan musafir dia tu. Tapi dia kata orang sini, aku tak kenal. Rupa-rupanya dia adalah Jibril AS. Yang kata dia datang dalam majlis Rasulullah, mari masuk, duduk rapat dengan Rasulullah, kira-kira lutut bertemu dengan lutut. Dan diletakkan kedua-dua tapak tangannya di atas perut Rasulullah SAW. Lalu ditanya pada Rasulullah, ditanya apa? Berkenaan dengan Islam, iman dan ihsan. Ihsan. Dia tanya tentang ihsan. Tanya ihsan. Hampir Rasulullah jawab. Rasulullah ditanya, ma Islam? Rasulullah jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Rasulullah jawab tak ke? Ma, dia kata tanya buat makna iman. Tanya Rasulullah jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanya buat ihsan. Rasulullah berjawab ihsan apa? Dah habis semua. Dia jawab, Rasulullah jawab betul. Dia kata betul. Dia tanya, bukan Rasulullah jawab betul. Dia pun kata betul. Punya sahabat lain. Lama lagi dia tanya pula, bila kan berlaku kiamat? Jawab Rasulullah, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Cuma Rasulullah sebut tanda-tanda. Dalam hadis itu Rasulullah nama Jibril AS zuhirkan rupa dia melalui seorang lelaki. Dan kalau kita buka dalam kitab Sahih Muslim ataupun dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi bawa satu hadis yang kata Jibril AS seringkali berupa seorang lelaki serupa seperti sahabat Rasulullah yang bernama Didyah. Pernah dia isteri Rasulullah, dia tengok Rasulullah bercakap dengan seorang lelaki, dan isteri Rasulullah menyatakan dia adalah Didyah. Dia tengok dia, jadi isteri Rasulullah pun buat hal lain. Rupa-rupanya bukan Didyah, dia adalah Jibril AS. Betul kan? Sekadar kita bagi sedikit preview biar nampak kenapa yang kata kita akan bacakan nanti. Yang kata di sisi mimbar tu ada Jibril AS duduk. Yang kata berdiri di pinggir mimbar Rasulullah, berkata sesuatu kepada Rasulullah. Tak kala Rasulullah naik, step up di tangga mimbar yang pertama, berkata Jibril AS kepada itu. Rasulullah beritahu sahabat ini, sesungguhnya Jibril AS telah berkata kepada itu, telah berdoa. Dia kata apa? Jauhilah rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan buat malam semua dah seseorang tu. Tapi dalam hadis sebut Jibril AS kata apa? Jauhilah rahmat Allah Ta'ala kepada seseorang yang kata sempat bertemu dengan Ramadan tetapi tidak menjadikan Ramadan sebagai pencuci dosa-dosa. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, amin. Tak kala Rasulullah step up pula di tangga yang kedua, Jibril AS berkata lagi kepada Rasulullah, jauhilah rahmat Allah Ta'ala ke atas seseorang. Tak kala disebut namamu ya Rasulullah, tetapi mereka tidak berselawat ke atasmu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, amin. Itu. Dan terakhir sekali Rasulullah naik step up di tangga yang ketiga. Lalu Jibril AS berkata kepada Rasulullah, jauhilah rahmat Allah Ta'ala ke atas seseorang yang sempat dengan hari tua kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya. Dia
tidak menjadikan kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya sebagai penyebab dia masuk ke dalam syurga. Lalu Rasulullah SAW menjawab, amin. 3 kali. Melalui hadis tersebut, ulama diistinbat yang pertama, dia sebut apa? Gigi ke mimbar dulu. Ulama tengok kadang-kadang dalam sesebuah hadis, benda itu kita unexpectable. Cakap sendiri. Benda yang tidak diseka-seka, kita tak seka rupa-rupanya ulama gigi ke mimbar dulu. Mimbar apa? Dia nak sebut tadi, berapa kali Nabi sebut amin? 3. Bermakna situ dimudahkan. Dia kata apa? Anak tangga mimbar Rasulullah ada berapa? Dalam hadis lain banyak disebut. Yang kata mimbar Rasulullah SAW dia bertangga 3 anak tangga. Yang kata cerita mimbar tu, dan cerita sikit boleh cerita mimbar panjang 10 boleh. Semalam di BJ semalam 2 jam setengah. Ni nak campur ekor dah. Lepas tu suara dah sedang. Dah, 2 jam setengah. Muncul kan kalau duduk lama dah mampu. 2 jam setengah. Kita nak berhenti pukul 9.30. Nampak tak geluk lagi ni. Lanjut sikit pukul 10. Dah lah soalan kan. Soalan apa? Mau setengah jam. Jawab lagi lebih kurang kan. Kalau kita tak faham, kita lupa ke bawah je. Mampu kat mandangan lembong je lah. Wak-wak je mandang. Anda pun. Jadi mimbar, cerita mimbar Rasulullah SAW. Dia sebelum ni yang kata Rasulullah, tak kala Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah yang kata jadikan mimbar Rasulullah tu hanyalah daripada sebatang pohon kurma mati. Sebatang pohon kurma yang mati, yang turun. Bila Rasulullah turun wahyu daripada Allah Ta'ala, Rasulullah akan naik di atas pohon kurma tadi tu, yang mati tadi tu, Rasulullah jadikan sebagai mimbar. Ada wahyu khutbah pun atas tu lah Rasulullah. Lepas Rasulullah dia manfaat betul mimbar. Dia bukan sekadar guna hari raya, khutbah Jumaat ataupun sembahyang istisqa yang kata khutbah lepas sembahyang istisqa tu, bukan. Rasulullah dia manfaat betul. Padahal kalau kata lain kali, kalau kita jadi warna mana tu jadi penerima apa tu, lawan naik mimbar jangan kata dia dah pasal apa Rasulullah biasa buat tu. Ataupun ustaz lain-lain lagi, dia tak mau duduk sekali je, dia nak atas mimbar, dia buat gong dia. Dia kata dia boleh. Kalau ikut lah, kalau ikut kat jabat agama, mana dia ustaz sesak dia atas mimbar Rasulullah biasa buat. Yang kata asal-asal mimbar Rasulullah adalah daripada sebatang pohon kurma. Bila guna pohon kurma tadi, satu hari datang seorang wanita, seorang perempuan jumpa dengan Rasulullah. Dia kata kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku suruh anak aku buat jadikan satu mimbar untukmu? Lalu Rasul kata boleh. Lalu Rasul pesan pada dia, jadikan tangga mimbar 3 anak tadi. Itu pesanan Rasulullah. Pesanan 3, jadikan 3 anak tangga. Lalu buat. Bila siap buat, hari pertama Rasulullah punya mimbar baru. Rasulullah naik di atas mimbar, tiba-tiba Rasul dengar satu tangisan. Mungkin hari ini Ustaz saya boleh cerita. Hari pertama Rasulullah punya mimbar baru, mimbar kayu tu, Rasulullah dengar satu tangisan. Dia kata tangisan tersebut bukan Rasulullah dengar, sahabat-sahabat yang hadir semua dengar. Tangisan daripada siapa? Tangisan daripada mimbar pohon kurma sebelumnya. Yang Rasulullah jadikan mimbar, hari Rasulullah punya mimbar baru, pohon kurma tadi menangis. Ini mujizat. Kadang-kadang kita bila cerita Rasulullah punya pelik ni payah lalu. Tadi macam mana cerita ni, mimbar Pak Ami boleh tak? Jangan cerita dok mimbar Nabi. Kena balik dah dulu. Ini buat nak cerita dok dia ni kan? Kita tengok yang Ustaz ni. Ni cerita ni wahyu dia. Ni cerita ni mukjizat besar Rasulullah SAW. Boleh nampak di situ tu.
Yang kata sahabat-sahabat bukan kata Rasulullah saja dengar. Sahabat-sahabat dengar kata. Mimbar yang kata pohon kurma tadi menangis. Akhirnya Rasulullah turun daripada mimbar, pergi kepada pohon kurma tadi. Lalu Rasulullah berbicara dengan dia. Dan Rasulullah kata dia, nak dah menjadi teman aku di dalam syurga nanti. Bagusnya. Akhirnya Rasulullah letak mimbar baru di atas mimbar lama itu. Mimbar kurma, pohon kurma tu duduk di bawah mimbar baru ni. Itu cerita bab mimbar kan. Dan yang kata tadi, ulama diistimbat daripada hadis tersebut 3 anak tangga. Sunat bagi kita bila buat mimbar 3 anak tangga. Hak ini semua ustaz faham betul kan? Tak ada masalah lah. Dan tak kalau lebih lah kepada tak sodak baca mimbar. Dia kena baca mimbar. Hak ini cerita mimbar saja. Cerita bab mimbar saja. Bab khutbah tak ada kena-kena. Dia kadang-kadang ada juga lebih daripada 3 anak tangga. Pasal apa? Pasal mimbar tu tinggi. Mimbar tinggi. Masalah pada besarnya masjid. Jadi dari muslim nak pergi Mamang, dia ada satu masjid. Nama dia Masjid Pasir Minyak. Belum ada jarak sikit. Dia mimbar dia cukup tinggi. Naik kalau ke imam naik gini, cek gigi gini, aku gigi ni loh. Depan, kanan, untuk pasal balik sini. Boleh akan mimbar. Anak tangga dah lalu. Dah, masa lebih daripada 20. Lebih daripada 20. Pasal apa? Masalah masjid besar. 2 tekak. Tupuk 2 tekak belakang tengok ke imam kecil. Kecil. Dah, muncul speaker sedap. Hak tu kalau awak 3 anak tangga bohong. Kena kampak buat dia. Yang jadi kan? Ini masalah. Faham lah tu? Tak boleh dah. Tak ada masalah. Balik semula pada hadis tadi. Di tangga yang pertama tadi Rasulullah apa Jibril alaihissalam kata apa kepada Rasulullah? Jauhilah rahmat seseorang. Jauhilah rahmat Allah Ta'ala kepada seseorang yang sempat bertemu dengan Ramadan tetapi tidak menjadikan Ramadan sebagai penghapus pencuci dosa-dosa dia. Sini Muslim sebenarnya tengok ni. Sama ada sedar atau sedar Ramadan datang lagi. Bermakna dari meningkat 1 tahun umur kita. Sedar tak sedar? Pejam celek Ramadan datang lagi. Cuba muslim-muslimat hitung hisab diri sendiri. Aku dengan tahun ni apa perubahan aku? Cuba kita tanya. Aku tahun lepas dengan tahun ni apa perubahan aku? Adakah makin meningkat amalanku ataupun makin bertambah dosa-dosaku? Cuba kita hitung. Sebelum kita dihitung oleh Allah Ta'ala. Dan sekiranya anda masih kekurangan amalan, beramal. Jadikan Ramadan tahun ini titik tolak sebagai kata buat perubahan. Dosa lama-lama mohon ampun pada Allah Ta'ala. Sudah. Ke depan buka lembaran baru bro. Dosa semua buat kata dosa ni. Buat kata buat duduk ni. Ni mau doa tak pusing lagi jahat ni. Doa tak pusing lagi banyak dosa ni. Kadang-kadang orang main jumpa kita dia tu dah banyak dosa. Dia kata dia banyak dosa. Macam mana dosa baik. Dia ni banyak dosa sungguh-sungguh. Dia saya pun banyak dosa tu. Dah Ustaz banyak dosa. Lagi banyak dosa. Tahu sangat dia pun ada dosa. Mana pun tahu tak. Duduk masjid surga boleh lah ke? Ni jumpa boleh beli. Dia boleh beli di meja dia jumpa. RM50. Dah. Kalau nak tipu orang dengan kadar pakai jumpa boleh tipu lah ke? Dan orang nak tahu mana rumah tuan-tuan balik dari Brandon pun tahu. Orang nak tahu. Nak kapal dosa buat ke ustaz lah ustaz. Orang awam lah orang awam. Tok imam lah tok imam. Tak, Tok Bilal lah, Tok Bilal. Nak khabar kita manusia ni tak lepas pada dosa. Menyedari hakikat kita ni manusia yang terdendam dengan dosa. Sebab itulah Allah Ta'ala, dan di antara hikmah dia, Allah Ta'ala janjikan bulan Ramadan ni. Sebagai apa? Sebagai satu madrasah bagi kita, didik diri kita ni, kawal nafsu kita dan memohon balik semua bertaubat pada Allah Ta'ala. Sebab itulah di hujung Ramadan tu, kita sambut hari-hari Aidil Fitri. Fitrah. Balik semula kepada fitrah. Hak tu tujuan.
Tujuan dia itu di antara salah satu hikmah Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan sebagai apa? Pencuci dosa-dosa kita. Kita dosa banyak Muslim-Muslimat kadang-kadang kita pun tersentak yang kata kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita kalau kita kenal tahun ni telah pun dijemput oleh Allah Ta'ala. Ya, ada saya 2 bulan lepas sahabat baik 26 tahun baru 26 tahun dulu dia kawan kita dulu dia tingkatan 5 dia kawan kita 17 tahun tu dia kawan dengan kita PK adik lah sama sekali dulu sama wabak darah dulu dan sama main skuter dulu penuh sekali dan akhirnya bila kita kahwin kita masuk dalam bidang agama jadi hubungan tu renggang sikit. Pasal bukan pasal renggang, pasal dia pun dah berkawan dengan kita cuba dalam pada masa yang sama kita cuba lagi sahabat-sahabat kita dulu buat badan sekali kita tertarik tapi apa kan daya dia kata dia hidayah Allah Ta'ala ni mahal terlampau mahal. Itu dah turun ayat tu innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Yang kata ayat tu yang kata Rasulullah Fras tak kata Abu Talib boleh masuk tak mau masuk Islam. Yang kata Rasulullah tu hari Abu Talib mati tu minta sungguh-sungguh sampai dia berdoa minta ampun pada Abu Talib dalam turun ayat tu dagang kampung dia kata hidayah ni milik Allah Ta'ala bukan milik Muhammad. Cerita sahabat kita dari umur 26 tahun kalau Muslim-Muslimat kita ke Mamang sekarang ni dan lupa jalan patah jangan lalu highway turun dekat Sungai Ular straight through turun sampai dekat sempadan Cendor ke Mamang. Sebelum sampai Cendor ke Mamang sampai dekat Ciratin Jambatan Ciratin tu dekat Paya Bakau tu siapa biasa di sana dia tahu kalau kita daripada Kuantan turun ke Mamang kita akan sampai satu second out sikit Paya Bakau kiri di dalam kanan. Muslim-Muslimat bila kata lepas daripada Paya Bakau tu jalan masuk terus ke pantai Ciratin belah kanan. Kalau kita daripada Kuantan jalan tu masuk ke belah kanan. Muslim-Muslimat akan tengok satu yang kata penghentian bas yang kata Kerajaan Pahang di bawah Rancangan Malaysia dia buat satu penghentian bas. Penghentian bas tu sekarang hampir utuh. Waktu tu bukan Kerajaan Pahang yang robohkan bukan dia nak renovate baru tu bukan. Kawan pun langkau. Langkau 3 orang. 3 orang. 2 orang depan, hidup belakang, dia hidup belakang. Meninggal di tempat kejadian. Nanti buku 2 pagi. Masuk paper tu pasal dia seorang dia ada lesen, jadi orang kata dia bawa kereta tu. Sedangkan orang kereta bawa kereta bukan dia. Soal apa boleh dia bawa kereta. Orang cah dia pasal dia mati. Kalau dia boleh cakap kereta bukan tu bawa. Dia kata gitu. Tapi dapat tahu dia bersahabat, tulis dalam soal kabur pun kata dia bawa kereta. Tapi sebenarnya bukan dia bawa kereta, dia duduk di belakang. Macam mana tahu tu? Orang yang datang menyelamat tu tahu. Dia tercampur teruk. Tapi nak cerita waktu orang mati je lah, dia sudah dia dengan Allah Ta'ala lah tu. Tapi nak cerita lah, kita ni mati bukan kira umur. Kadang-kadang kita set di minda kita ni, aku ni mati dengan sabit ibu. Kadang-kadang kita set di minda kita ni, aku ni sakit juga. Belum tentu. Berapa ramai orang-orang muda mati. Muslim-Muslimat pernah dengar tak cerita seorang ayah pergi ke mayat anak buat pergi kubur. Ada tak cerita? Kita duduk lahir anak kita tu, bila hari anak kita lahir ke dunia tu, kita korban di telinga dia, kita bang di telinga dia tu, kita komat di telinga kiri dia tu. Mati dalam hati ni, aku harap bila aku mati bila bodoh ni kalau bawa aku pergi kubur ni, habis-habis tak pun dia lah tolong semayangkan mayat aku. Kita jadi ada harapan, hope kita letak pada anak kita tu. Rupa-rupanya tak ada Allah Ta'ala lebih mendahului daripada itu.
Kadang-kadang duduk atas lampu doang dengan anak kita, cakap dengan anak kita tau. Abang lanjut bak mandi jenazah, bak semayang jenazah. Jadi bila yang mati, abang boleh semayang jenazah mayat aja, boleh mandi mayat aja. Oh iya. Abang dah jawab semua. Apa? Abang baju semua. Oh dah. Ayo mandi ingat tu. Cari orang lain mandi dah. Abang mandi. Tengok. Dah. Cuba pengen bawa. Dah. Rupa-rupanya tadi Allah Ta'ala dah mendahului. Rupa-rupanya kita yang bawa mayat anak kita wakil ke kubur. Ada tak tu? Ada ya. Ada tak peristiwa yang kata seorang datuk pikul mayat cucu wakil ke kubur? Ada tak? Kalau cik akal kita kata orang tua mati dulu, dan orang tua lah, cucu wakil ke mayat anak, cucu wakil ke mayat datuk wakil ke kubur tau. Jauh. Dia ni mati, maut ni dia Allah Ta'ala sebut apa dalam Al-Quran? Iza ja'a ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastakhirin. Dia ni cerita bab mati ni, dia benda yang sesuatu sampai masa. Kadang-kadang tidur rumah boleh mati, tengok tidur tu boleh mati. Kadang-kadang mandi dalam bilik air, bangun subuh nak ambil air semayang, lepas dalam bilik air mati. Pernah dengar tak cerita orang mati dalam bilik air? Tak. Mana? Dia kata ada yang kata peristiwa kematian mati di atas kok badminton. Ada main badminton hari itu tu masuk 150,000 kali dah. Tahu-tahu 150,000 kali nak putus nyawa di atas kok biasa main sombong. Semain je sekali, dia jatuh, bola jatuh, tak? Yes tu bola tu. Duk dah dia ni mampu ni sport. Oh. Dan dari depan dok suka kalau tahu nak mati tu dok main badminton ni madrasah Al-Islam ni tempat dia. Kalau tahu nak mati dia di sini penuh ni. Pasal sambil dah tahu tu lama duduk luar je. Dia rasa lama dah lama. Kalau nak hitung section 24 dah lama. Kalau mai semua dia penuh patah. Dan nak tengok lama, tengok malam pertama tarawih. Memang tamu tarawih yang ramai. Ya. Kau imam ayam kena pecah dinding. Depan suri kan. Kamu dia hantar ke imam. Yang tu ambil semayang ni, cukup pinggang ni. AJK dengan fungsi. Kita kena besar ni. Kita kena cari kontraktor. Kena pecah tu. Orang cermin semua ni pasang ekor ni. Dia tak sampai ekor ni. Tak, kadang-kadang. 5 hari je. Lepas tu tak ada. Dan mana-mana lah. Senin, Syahadan, Petang Jaya, Semalam, Syahadan. Petang Jaya, Mamak. Tak, Terengganu. Mana-mana video lalu. Malam pertama. Dan pukul 8 dia dah datang 5. Dia tak biasa main semayang. Dia datang 5. Tengok jam. Dr. Imam lambat. Dr. Imam pagai kali mula. Balik, larak. Tak, hadam so. Hadam so, mandi wajib tu. Contoh dah. Kita suka dah. Contoh dah. Balik-balik mana dah. Balik-balik, hadam so. Nampak sikit mandi wajib kan pun nak mari pulak ni. Malam ni, memang tunjuk jam. Jam mana? Dia tengok, dia tunjuk jam. Nak kabar apa dah ni? Isa ni, tarawih ni, apa, nak lagi betul ke? Jaga kita dah 5 hari je. Lepas tu tak ada. Dan lepas 5 hari je, depan TV. Dah 5 hari. Bukan pakai rendah, kajak. Amun, dia bosan macam untuk tau. Jangan ini nama lain, aku lah dulu. Kadang-kadang tu tengok siang kan. Siang tu tengok ni minum rasa mampu. Kalau boleh orang jual dia nak beli. Orang jual nak beli kau ajak rumah. Kan? Tu. Tengok bekas air tu. Air watermelon. Air bunga matahari. Air bunga tu kan. Tak. Beli air bunga lah. Bunga tak sekali. Bunga. Bukan makan pun tapi tak buat air. Pasal teriu. Dah harga pun. Dah harga pun. Soya. Kan? Air
kita mau hapung kau lagi edisi sebelum tangan 6 hari. Air apa soya campurnya cincau cincau tu, jangan sampai tu tak ada waktu tu mengamuk kan, nak dia waktu pasal aku bosa bodoh, aku bosa, aku layak ni semua ni aku layak pasal aku bosa, orang yang ada benda kan tu semua macam orang dendam tu, macam orang dendam ni maghrib tu anak pelik tu dengar tu terbeda dari memang pak bunyi dah ingat kena bangun dah cobaan ngomong terbeda tau buka puasa tau ada ke bukan tapi dah nak test dulu ni mikrofon kan kau malah kadang nak bunyi ke apa kan pegang ni ketok tangan pegang soya tau puasa macam duduk lah sahabat Rasulullah berpegang dan bulan Ramadan pegang bulan Ramadan kalau hidup balik kita dah alhamdulillah ni nak mengundi bulan puasa Kuala Besar kan bunyi dah bulan ni tak bulan puasa ada orang saya stati bulan puasa memang stati ni kalau duduk sama Rasulullah memang ada pegang dulu dan hikmah Allah Ta'ala tunjuk hikmah bulan Ramadan dia kadang-kadang cubaan bagi kita Allah berikan cubaan dia nanti kadang-kadang makanan penuh nawak je kita nasi sepinggan air 12 ni hak tadi beli bahasa macam tadi tu dan beli macam-macam kek span muffin beli belanja tu belum lauk kan ondel-ondel kan ketik can kau Melaka kau hijau lah bukan biru hijau tak biru lah betul lah hijau lah ke semua biru hijau jangan betul takut ada kena kalau betul dah Melaka tak makan pun lempar dan tak ada nasi sepinggan air 12 waktu pun dah cakap lah ada kadar boleh nak makan pula kadang nanti tarawih kadang muslim kalau kita boleh didik saya tu insyaAllah kau kan tak hari makan dia boleh putih laku kadar pasal apa dia antara hikmah dia kita ingat ada orang sosok muslimin muslimat sedar ataupun tidak ada sampai dia akaun Facebook bulan depan ada satu posting sekali dengan gambar seorang imam dia jawab dalam keadaan menangis datang panggilan daripada belah Afrika Selatan bertanyakan hukum tentang Ramadan ditanya imam tu dia jawab imam apakah hukum kami yang duduk di Afrika ni kami berpuasa tapi kami nak berbuka dalam keadaan kami tak ada apa pun nak berbuka puasa sah tak puasa kami hak tu dia tanya dia bukan sengaja macam kita kan kita nak buka puasa bila masuk je waktu mana kita ada dah makanan sedang habis bodoh pun tak ada kan kita ni sesak apa benda ni boleh cari surah masjid confirm bulan Ramadan mesti ada buat buka puasa mesti ada tak ada pun boleh buka air baik tapi duduk pada sahabat-sahabat kita saudara-saudara Islam kita duduk di Afrika belum ada nanti saya nak boleh bayang tak betapa suka dia nak buat makanan betapa suka dia nak dapat habuan kita duduk mewah ni padahal kita bila lepas buka puasa kenal sekejap aku kata ni kalau ada orang susah payung nak makan jadi kenal itu saja antara hikmah kita berpuasa tu kita boleh rasa yang kita lapar macam mana rasa lapar hari ni kita lapar pun di rumah kita sampai kita marah dan marah rumah tu tak ada tak ada ada lelaki tau rumah siapa tak nak pegang cuba katakan rumah siapa tak nak pegang aku nak potong motor pegang 6 kilo kita buka rumah 10 kilo kita buka cadang bulan Ramadan ni dah dagang ada Indo ada bertantan tank apa nama susu tank susu bekat nasi tak mula orang nak buka kita tak boleh buka dalam pada tu pun kata orang nak masuk benda dalam benda rumah kan tak ada benda lagi ikan dalam refrigerator cakap dua orang cakap gaya kan cakap putih dia yang ada ikan dalam peti sejuk
Sampai minggu hak bulan apa ikan sayang mata ni lebih pada mata orang kisah tengok sampai jahanam gitu. Dia masuk dalam pada masa yang sama kan kita ada kerja di rumah tak ada orang miskin ikan selayang pun besar sahabat kita dulu dia orang susah kalau cerita zaman juga bodoh cerita tak dia usah cerita gitu. Azan dulu. Baik. Baik. Kenapa kita dah? Sahabat kita dulu ada seorang orang susah. Dia cerita zaman dia susah dulu mak dia nak besar ke dia tu susah. Besar ke dia dalam keadaan susah. Adik-beradik nyawaran 7 orang adik-beradik. Mak ni nak besar ke dia tu. Ayah tak ada tu. Ayah meninggal. Mak ni jual kuih-kuih gitu je. Tapi pendapatan tak seberapa. Dia kata hari-hari dia makanan apa dia? Mak tanam nasi dalam periuk dapur kayu. Ayah dapur orang. Tanam nasi dalam kata periuk. Namun tu pula goreng ikan masin. Goreng ikan masin, Kelantan dalam kuali. Goreng dia hamil, goreng dia kerah. Habuang apa tu? Habuang dia kerah kan? Ambil masuk dalam resuk, tumbuk. Jadi nasi panas tu letak dalam pinggang besi. Mesin ni mesti nak bisa tengok tak kalau susu. Biasa kita duduk kampung-kampung bisa tengok budak-budak lagi tak apa orang ni. Pinggang besi tak apa orang pinggang besi. Habis si kucing makan dalam. Pinggang besi tu letak nasi gaul dengan yang kata ikan masin tadi, tumbuk dalam resum, letak panas-panas gaul. Mak ni bagi. Kalau dia balik nyawa, nyawa mak makan tak mak? Mak ni makan malaikat dia jari. Tu jadi mak. Dia besar dalam keadaan susah. Cuba mesti nak bayar. Itu kata jadi bulan Ramadan ni mari je. Cuba kita kenal nasib orang susah-susah. Cari orang susah-susah tak. Allah Ta'ala punya kita dengan sihat tubuh badan, dengan rezeki yang lebih, kita sedekah dia orang. Ingat dan dia kata apa? Iza matam min adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bila mati dia anak Adam terputus dalam semua perkara mereka 3. Hak depan sekali. Kenapa? Sadaqah jariyah. Sedekah jariyah tu juga betul. Macam muslim-muslimat buat dah. Bukan kata nak suruh sedekah orang sampai beribu-ribu tak lah. Kita ada RM50 bulan ni, kita cabut RM50. Cabut RM50, kita beli beras 1 kilo, kita beli susu 2-3 tank, letak dalam plastik. Beli gula 2-3 kilo, letak dalam plastik. Cari orang susah. Kalau kita cari orang susah, ada. Beli orang susah. Kadang-kadang dia tak mahu tak, dia mahu, dia ada maruah dia. Dan kita orang ni cari orang susah. Dan yang kira lah, ibu kerja dan kira waktu 3-5 tahun pula. Mana tengok orang susah dulu. Beri dulu, nak nanti orang hijab memang. Orang hijab ayah susah. Faham tu? Faham tak? Hijab ayah susah. Kadang-kadang dengan sabit dia makan itu dia boleh buat pada buka puasa. Allah Rabbi besar pada Muslim ada apa nama saya minggu lepas kuliah di Ampang di Bukit Indah. Jadi balik habis awal dan setengah awal semayang dah minit pukul 10 tu. Kebetulan buat malam dulu di Kelang Ustaz Azhar Idrus ada program di Masjid Al-Ridwan. Program kata dia dianjurkan oleh pihak masjid dibuat daripada duha sampai kemuncak sembahyang isyak. Program bersama Ustaz Azhar Idrus. Kita pula daripada Ampang tu nak jumpa tu dia. Jom kahwin sekali aku nak jumpa.
Tak, nak tengok buat pengantin baru ni. Nak tengok juga. Jadi malam tu alhamdulillah telefon berang AJK boleh masuk kat belakang. Masuk kat belakang, boleh duduk belakang dia. Dia mohon dah. Kita mengaji dia 7 tahun 8 tahun dah mengaji dia. Tengok dia cakap tu, kadang-kadang dia sana je. Tapi untuk letak pada orang KL tak je dengar. Tak suka. Tak. Kalau dia kabur tu kita dengar dia menang tahun 4 dah. Dia tak boleh dia. Pernah duduk tu mata ni duduk tengok atas. Mata duduk tengok atas. Yang kata kita pernah dijemput dulu kuliah subuh di masjid tu. Besar masjid dia. Dia panjang ke belakang. Masjid Al-Iman long belang. Kalau kita daripada Taman Melawati nak ke Ampang, Zoo Negara belah kiri, dia belah kanan. Dia tengok tu. Mata ni duduk tengok atas. Betul lah pula dia ada AJK dia macam Haji Zainal. Dia cuit kita. Mungkin dia nampak kita tengok atas kot. Dia cuit kita. Dia siap lawi. Kenapa? Kipas gergasi. Kipas so. Macam ke masjid Proton di section ekonomi. Ada seran. Dulu kita pernah tanya apa pasal nombor 5. Pasal apa sedosa gitu dah. Tak pasal ni. Ustaz, kita marah lah kalau pasal nombor 5 masjid ni gerok. Dia panggil yang lain. Aku bukan bodoh yang dia dah. Buat juga kipas ni tak apa. Nombor 5 lah. Tengok. Berapa? 2 biji. Kipas besar. Memang sombong. Jadi ni dah tumpang pada Ustaz Zahar, dia tengok ke kipas. Besar kipas. Malah tu orang kata awal tahun dulu orang jemput kita di masjid Kelontong tu dah nak tengok. Dah nak tengok tak kata. Orang kata Ustaz besar. Kipas besar. Dah nak tengok. Pasal dia pasang alat dia dalam di masjid tu kan. Jadi dah nak tengok. Tengok 2 biji. Dia masjid Al-Iman 2 biji. Muslim tak tahu satu. Yang tak tahu tak. Hak beri tu seorang muslimah yang duduk di Damansara Sarah. Haji Zainal sendiri dia saat ni muslimah awal dia salah seorang daripada dia kata cuma sini dia daripada Damansara tadi bukan dia mari seorang kuliah di Masjid Al-Ridwan dia daripada Damansara ke Quran tu jauh juga kan. Dia buang sejam juga tu. Kalau dia berjam dia buang sejam. Dia mari kuliah, dia Masjid Al-Ridwan tu kalau hari Minggu, Jumaat, hari Sabtu, Ahad, dia ada kuliah duha. Pukul 9 seorang ustaz, pukul 10 seorang ustaz, pukul 11 seorang ustaz. 3 orang ustaz. Dia cerita kita ustaz dulu kalau collection dalam 4,000, 5,000 dan sebagainya. Tapi sekarang yang lah 7, 8,000 biasa. Satu pagi. Yang kata salah seorang daripada jemaah dia tu seorang muslimah. Dia mari dengar, dia bawa kipas dia sendiri. Mungkin dia tak tangan panas ke apa-apa panas. Jadi tak pasal kipas dia sendiri. Jadi bila dia tengok dia mari bawa kipas, jadi salah seorang pada isteri AJK masjid tersebut pergi jumpa dia cakap macam mana kan. Kata bawa kipas sendiri dah, dia dah panas kan, dia tak marah. Tapi kita orang pun memang ada cadang kan, ada angan-angan kan, nak masuk kipas besar gitu. Dia kata dia dapat semua, dia rasa nikmat. Bila sebut je begitu, muslimat tadi tanya. Dia kata, berapa harga? Mudah, kalau ada duit. Orang ada duit je nak buat baik pun mudah kan. Nak buat jahat pun mudah. Dan tu orang ikhlas tak malam orang duit kan. Tak ada orang apa belanja ikhlas malam tau. Orang yang paling boza tu masuk umur dah nak biar hari tak lupa. Air Pepsi tu 18 dia. Orang cerita lah. Orang kabur kita orang cerita belum bos ni hantar lah. Tak pandang 18 dia. Orang cerita kita lah. Jangan suruh tak kenal benda itu lah. Itu kan orang tak suka lah tu. Orang tak suka lah tu. Jadi dia tanya kan muslimat tadi, dia tanya berapa harga. Dia tidak tahu, dia jual quotation. Akhirnya bagi quotation harga kipas lebih kurang 38,000. Siap pasang lebih kurang 40,000 dan lebih kurang.
40,000 2 biji 80,000. Letak pada kita orang ni duit jadi mudah. Akhirnya diinfak lagi 80,000. Kita 80,000 tak ada lah tak. Macam kita kapal dia nak pergi Syria tahu lah nak seposen. Aku makan aku seposen kan. Aku iklan aku seposen kan. Tak apalah seposen kan. Kita dah tahu kadang-kadang nak sabit seposen tu pihak masjid jadikan duit kita tu buat kuih, buat ni yang kata nampak untuk puasa di bulan Ramadan. Sedekah kan, sedekah. Saya percaya yakin di masjid ada madrasah Al-Ihsan ni pun mesti bulan Ramadan nak pakai duit jauh. Mesti nak pakai duit. Nak kata nak buat molek ke nak apa. Kita tak banyak pun boleh sumbangan. Biar ada tu. Tengok nak bagi aku lembah duit tu RM10. Lembah duit tu RM10. Kita tak tahu kadang-kadang nak sabit RM10 kita tu orang beli laku kita mati lama dah. Tapi orang mari di masjid orang pun tekan suit pak buka laku. Kita dalam kubur sampai amalan dan sabit sedekah. Okey, jangan disebut tadi tu tak izah matamu adat ini papa amalu ila misalah. Bila mati jangan ada terputus semua perkara mereka duduk depan sekali tu sedar batin jariah. Lepas tu mesti semula janjikan bulan Ramadan tahun ni sebagai kata titik perubahan. Buat perubahan. Kalau kita buat ada perubahan, tingkatkan lagi amalan kita. Supaya apa? Supaya kita ni dekat dengan Allah Ta'ala. Pasal tahun depan belum tentu lagi kita dapat bertemu dengan Ramadan. Dan Haji Ali tak kenal orang sahabat tahun ni mati dah ada tak? Ada lama. Betul. Dan apa dia ada? Sahabat-sahabat meninggal tahun ni ada. Dan tinggal kita je. Hari ini kita dengar berita kematian orang. Sampai satu saat berita kematian kita pula akan diceritakan orang. Patutlah sementara Allah Ta'ala bagi umur, sementara hambuan Allah Ta'ala bagi umur kita ni, buatlah kebajikan. Hak jahat itu sudah lah. Hak lepas sudah lah. Apa nama orang dulu kata kan, bumi mana tak ditimpa hujan, lautan mana tak bergelora. Sebut kata kita manusia semua buat jahat dah tu. Pernah buat jahat. Alhamdulillah dengan sabit Allah Ta'ala hidayah kita ini kita komit minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah istiqamahkan aku di atas jalan-Mu ya Allah. Dan tu minta dengan Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala sedekah amalan semayang tu semayang. Hak sunat-sunat nak ada kan? Hak sunat-sunat tu witir jadikan witir tu sebagai kewajipan bagi kita. Kita witir nanti bulan Ramadan tau. Nabi witir tak pernah tinggal. Hak tarawih, hak tu bulan Ramadan. Hak witir Nabi tak pernah tinggal. Tiga solat sunat yang Nabi wajibkan ke atas dia. Yang pertama apa dia? Sembahyang qabliyah subuh atau dipanggil sebagai sunat fajar. Lepas lebar Nabi pun sembahyang sunat subuh. Hak tu waris daripada hadis Rasulullah. Qabliyah subuh tu Nabi tak pernah tinggal. Yang betul yang kedua apa dia? Duha. Nabi mewajibkan atas dia. Dan yang ketiga apa dia? Witir. Jadikan witir itu sebagai penutup solat kita. Kalau ada orang tanya saya, beli tak aku nak witir lepas solat isyak? Tak faham. Wah. Dia saya kalau aku nak buat makan kamu tak? Boleh juga buat. Jangan nak tunjuk kanan dekat subuh Allah nak tunjuk. Tak buat. Dan saya kata solat sunat ni boleh buat belah duduk tak? Boleh. Nabi kata apa? Solat qa'iman. Musmayahlah berdiri. Fa'in lam yastati' faqa'idah. Mudah dia diri pun duduk. Fa'in lam yastati' fa'ala jambi. Mudah dia tak duduk, memberbalik. Itu semayah sunat. Dan semayah sunat kalau kita nak duduk dah awal-awal bayar dah. Tak ada masalah. Kalau nak balik pun boleh jaga. Jadi tahun ni kalau amal-amal nak pakai terawih, pakai lari, boleh bagi. Allah panggil mati balik boleh. Maaf ini. Tapi memang ni juga nak tidur lah. Tidur. Ngerti kita jadi mati tidur. Duduk pun tidur. Duduk tidur. Kuliah tidur. Khutbah jemaah. Masa mahal dia muda. Dia ni mata. Tengok memang rasa macam kat ini. Orang panjang pula. Dia yang bombok dah kerja. Tak, ini mata.
Bila disengguk je sama je. Sya'alan dah turun ke Penang, naik ke Kedah, mai ke Terengganu, sama je tadi tu. Muslimat dah tahu ni. Pak ni Muslim dia tahu. Dah. Dia semua. Saya seluruh. Dan Pak agama ngantuk mata. Kira duit ada ngantuk mata. Ada tak kira duit? Sam. Ada. Orang bodoh je lah. Ni kita lah. Kita masuk dia cakap ni. Kita buat ibadat ni. Itulah dan insyaAllah minta kedatangan ni tak boleh bila. Dan biar kita tingkatkan amal kita kepada Allah. Itu yang pertama tadi kan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Jibril alaihissalam kata apa pada Rasulullah? Jauhlah rahmat ke atas seseorang, jauhlah rahmat Allah Ta'ala ke atas seseorang, di mana yang kata tak kali disebut namamu ya Rasulullah, mereka tidak berselawat ke atasmu. Lalu Rasulullah SAW sebut amin. Kemudian Rasulullah dia kata Rasulullah kalau kita sebut semua hari-hari kita sebut, di dalam solat dia kita sebut, dalam solat tu kita sebut nama dia bersereket, orang kata bersekali, berseiring dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beriringan dengan syahadat tu nama Nabi Muhammad SAW. Tak cukup pada itu, selawat pula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu nak gambar ke kita ni, yang kata Rasulullah ni cinta hati kita, cinta hati kita. Muslimat saya duduk sembahyang bertahun-tahun ke, berpuluh-puluh tahun dan sembahyang, dah ada hari ke dalam hati nak kenal juga ni. Dia kata rupa sebenar Rasulullah SAW. Tak rasa kita ingin, tak rasa kita ingin nak kenal. Mesti dah, mesti nak kenal, mesti nak kenal juga orang batang tubuh. Nak tengok juga rupa lagu mana ni. Kalau orang tanya saya sendiri pun, Ustaz, kalau Ustaz siapa dia Ustaz nak tengok? Oh sure lah Rasulullah SAW. Dan juga sahabat-sahabat kita nak kenal. Rasulullah tu confirm waktu di atas tadi. Kalau sahabat-sahabat lain apa kita nak tengok? Bila berubah kita nak kenal. Dia kata tahan masuk. Bila berubah dengan Islam tu 100% out and out dia pergi belaka. Jiwa dan raga dia dari Islam dia pergi belaka. Lepas tu cerita bila berubah, cerita bila berubah, kalau cerita dia air mati. Ditakdirkan Allah Ta'ala madani ada bila berubah datang ke madrasah Al-Ihsan ni. Dia mari daripada pintu tu dia masuk, saya turun ke bawah, saya beri dia duduk atas kursi. Bilal ceritakan Islam. Muslimat semua dia. Kalau dia mari duduk atas kursi ni, tak nanti dibuka mulut. Kita tengok air mata dia, kita semua menangis. Pasal apa? Daripada air mata dia dapat menceritakan betapa payung dia dapat Islam. Yang kata betapa getirnya dia dapat Islam. Yang kata betapa susahnya dia dapat Islam. Sebab tu dah Islam pada dia cukup mah. Kita ni nanti lah. Orang tak ini mengaku dia tak hal dia. Tak 50 riyal. Tak. Sokong tu. Tak sokong tu. Apa ya? 50 riyal. Kambing juga dia. Bodoh pada kambing ni. Dah. Faham? Dah. Oh, jawab kan dah 50 riyal. Dah. Lembu 1,500. Dah. Dah bodoh dia lembu. Tak beri 50 riyal. Cuma dia tak cakap gitu. Maknanya dia kias. Dia tafsir. Faham kan? Dan muslim-muslimat semula itu bila dia ubah Islam dia cukup mahal. Yang kata diikat tangan dia tu pernah Rasulullah SAW dia yang kata Rasulullah sendiri pun tak tergamuk tengok bila dia ubah diseksa oleh Umayyah bin Khalaf. Oh cukup sedih, cukup terharu. Sampai kan Rasulullah sendiri pun tak tergamuk nak tengok. Sehingga Rasulullah pesan pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, mu berdiam, mu tebus bila berubah. Lalu Rasulullah
Lalu Sayyidina Abu Bakar pun pergi. Sebelum pada itu Rasulullah pesan dulu pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kesian sungguh saudara kita ni, sampai dia bila berubah. Mungkin dekat dia, pasal apa ni, kok musyrikin Mekah ni, dia suka kianat pada bila berubah. Kadang-kadang tak sebenarnya bila Rasulullah lalu, lagi kuat sesaan di tempat atas bila. Belang-belang dia kianat ke bila, dia tengok Rasulullah, dia suka. Jahat. Dia buat pemain-main bila berubah tu. Ditelanjangkan bila berubah, diikat tangan, ditarik dengan kuda. Ikat tangan bila berubah, letak di tekuk kuda, tepuk punggung kuda, bila berubah ni dengan tangan-tangan ni pergi sekali. Mula-mula tak boleh berlari sekali dengan kuda. Tak, bila rebus sepak batu, akhirnya jasad bila ni diheret oleh kuda. Terkompok ni, terkoyok ni. Daging-daging bila berubah, terkena dengan batu-batu di padang pasir. Subhanallah. Muslimat cuba bayang, bila berubah dari mana? Sekejap menegak, lagi langgur batu pulak, terlentang pulak, lagi menegak pulak. Bila berubah. Namun tingkat Islam tak sekali lagi. Bila ditanya pada bila berubah, dan bila disuruh pada Abu Bakar, atau Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, suruh Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, mungkin jumpa sahabatmu bila berubah. Rasulullah pesan, katakan pada dia, mukabar dia, ada kata dia azab lagimu, diseksa lagimu, sekiranya dia nak suruh bila berubah mengatakan kalimah kufur. Rasulullah katakanlah, asalkan hatinya tetap beriman pada Allah dan Rasul. Sampai tahap itu darurat, dipanggil darurat. Ad-darurat itu qadiru bi qadariha, atau kaedah fiqh. Sampai satu saat Rasulullah pun membenarkan agama, katakan dengan lidah. Tak apa, bila berubah, mutahak pun ni memang azab sungguh pun. Aku benar mengatakan dengan lidah, asalkan hatimu tetap beriman kepada Allah. Lalu sampaikan oleh Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar pergi. Jumpa bila berubah, duduk di dalam sangkau. Abu Bakar bila berubah, orang macam kita lah. Orang macam kita, cuma iman dia lebih daripada kita. Iman dia lebih daripada kita. Kalau kata nisbah dia sebelah manusia, orang macam kita, manusia biasa. Tapi iman dia lebih. Mari tu Abu Bakar dekat sangkau dia. Ya Bilal, apa khabar? Sampaikan salam tu. Assalamualaikum ya Bilal. Lalu dijawab Bilal, nangis Bilal. Dan dia tengok badan ni, habis rosak ni. Allah buat ni, penuh paru, penuh luka ni. Allah buat kena, sedih dia. Abu Bakar tengok pun, Abu Bakar ni, kalau kita baca dalam hadis, Abu Bakar ni, dia rajulun bukan. Rajulun bukan. Kenapa ni? Seorang lelaki yang mudah menangis. Dia baca Al-Quran, pernah dia baca Al-Quran, musyrikin dan Yahudi lalu dekat rumah ibu. Tengok Abu Bakar baca Al-Quran pun nangis. Abu Bakar menangis tu. Orang kafir dia pun menangis tu. Dia tengok kalau sahabat dia bila berubah, diseksa begini, lagi dia menangis. Akhirnya dia sampaikan sana, wahai Bilal, Rasulullah SAW sampaikan salam kepadamu. Bila jawab dia Rasulullah ke salam, muka Bilal hak tadi sedih, hak tadi berduka, akhirnya senyum. Pasal apa? Sebenarnya dia tahu Rasulullah ingat ke dia. Rasulullah ingat ke dia senyum. Mari ngangkut dia kan Abu Bakar. Rasulullah sampaikan salam kepadamu, wahai Bilal, sekiranya kamu diazab lagi begini, Rasulullah SAW membenarkan kamu mengatakan kalimah kufur di mulutmu, asalkan hatimu tetap beriman pada Allah dan Rasul. Bila berubah kata mana? Pak Haji sebut tadi dulu. Bila berubah sebut Ahad. Allah Maha Esa. Tidak tukar dah. Ni bila berubah, tidak tukar agama dia dengan mata benda. Hatta nyawa dia sekalipun ambil. Nyawa ambil. Semua ambil. Patutlah bila berubah
akhirnya bila berubah ni Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar tebus beli. Di hari Abu Bakar beli saat bila berubah, tuan dia Umayyah bin Khalaf berlaku tahu menawar, harga daripada rendah akhirnya maklum tinggi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang kaya, dia keluarkan harga dia, akhirnya dia beli dengan kadar dinar emas. Dinar emas tu kita lupa dah jumlah dia, tapi dengan kadar dinar emas, dia dinar emas. Akhirnya ditukar dengan Bilal bin Rabah. Tak kata bila diambil Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf kata, dia kata, wahai Abu Bakar, sebenarnya hamba aku ni Bilal bin Rabah ni murah je, tapi mu bodoh ini. Dia nak mampu ke Bilal. Tujuan dia nak menjatuhkan martabat Bilal. Bila selesai dah berlaku, dia kata beli dah ni tuan Bilal bin Rabah. Dia kata ke Abu Bakar, pasal Abu Bakar beli, dia kata ke Abu Bakar, Abu Bakar, mu ni bodoh, mu beli Bilal bin Rabah ni. Sebenarnya dia murah je lah, aku saja jual mahal, tapi pasal aku bodoh, mu beli juga je. Begitu Nabi Muhammad cakap. Jawab Abu Bakar orang kita sebut tadi kan, Abu Bakar orang kita sebut tadi, dia rajul bukan orang yang menangis, orang yang sesedih. Tapi tak kali dirinya bila Bilal bin Rabah depan dia buat lagu mana? Hai Umayyah bin Khalaf, jangan katakan dia emas. Anda kata gunung, segunung emas, nescaya tetap aku beli Bilal bin Rabah. Dia nak upgrade balik, dia nak upgrade balik sahabat dia. Dan mana mungkin aku biarkan dia terlepas daripada tangan tu. Abu Bakar As-Siddiq, dia kadang-kadang pada masa yang sama, dia kata dia ni kadang keras, kadang-kadang lembut tu. Dan akhirnya Rasulullah SAW firman Bilal bin Rabah. Betul cerita biasa kita dengar tak? Dia kata Bilal bin Rabah ni, dia pergi duduk di Madinah berapa hari setelah wafat Rasulullah? Berapa hari dia duduk? 3 hari. 3 hari dia duduk. Yang Rasulullah wafat di hari Isnin, 12 Rabiul Awal, dan tak kali Rasulullah berumur 63 tahun. 63 tahun. Yang kita Bilal bin Rabah tu, pagi tadi tu dia cukup terharu. Dia kata dia tepuk dahi dia, dia tepuk kepala dia. Dia kata, aduhai celakanya tu, alangkah bahagia sekiranya Bilal bin Rabah ni tidak pernah dilahirkan ke bumi. Pasal apa? Dia campur melalui hari kewafatan Rasulullah SAW. Tak kala Rasulullah gering tu, akhirnya Rasulullah wafat di pagi tu, Zuhur. Masuk waktu Zuhur, siapa bang? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah bang. Bila dia azan, Allahu Akbar, dia boleh sebut dia. Dia boleh sebut dia. Allahu Akbar, dia boleh sebut dia. Allahu Akbar, dia boleh sebut dia. Asyhadu an la ilaha illallah, dia boleh sebut dia. Dia boleh sebut dia. Ni mari Pak dia kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia boleh sebut ni. Asyhadu anna Muhammad. Dia juga akhirnya Bilal bin Rabah jadi pesan dia. Kalimah tu dia sebut ni. Pasal apa? Pasal dia ingat setiap bucu, setiap ruang berada di Madinah, dia nampak Rasulullah SAW. Itu cinta dia tebal. Cinta dia tebal. Lepas tu Sayyidina Umar pun pernah cakap. Sayyidina Umar kata apa? Nahnu qawmun a'azzalallahu bil Islam. Sayyidina Umar pernah berucap, dia kata nahnu qawmun a'azzalallahu bil Islam. Sayyidina Umar kata kami ni tinggi dengan sabit Islam. Islam kembali meninggikan kami. Kalau tak mari Islam, kami ni macam binatang. Perempuan-perempuan dijadikan seperti tempat yang kata binatang lepaskan nafsu. Dengan sabit Islam, muslimat terutamanya bersyukur pada Allah Ta'ala.
Dengan sabit mari Islam dah anda terjaga. Dengan sabit mari Islam dah martabat perempuan dinaikkan taraf berbanding sebelum itu. Patutlah bila berubah menangis bila berubah. Akhirnya diminta jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ya Abu Bakar, diminta Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku terharu hatiku ini. Jadi hari ini aku nak minta pertolongan daripada-Mu. Sekiranya dulu membeli aku dulu daripada tuan aku, kerana Mu hari ini Mu tahan aku. Tapi sekiranya membeli aku dulu kerana Allah Ta'ala hari ini tolong lepaskan aku. Jawab Abu Bakar, ya Bilal, apa cakap ini? Aku baru kehilangan seorang sahabat besarku dan juga sahabat besarmu, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kita baru kehilangan dia. Ni pula mu nak minta kenapa ni? Aku nak minta mu lepaskan aku, mu benarkan aku keluar daripada Madinah ni. Sesungguhnya aku tidak boleh lagi duduk di Madinah ni. Pasal setiap ruang, setiap penjuru di bandar Madinah ni aku nampak Rasulullah SAW. Aku tak boleh lagi dah. Aku tak tergamuk lagi dah. Tolong hari ini lepaskan aku. Sedina Abu Bakar dia cukup sayang bila berubah ni. Nok lagi pula dulu dia pernah tengok. Zaman getih sekali dia. Zaman getih sekali. Zaman getih sekali, penuh berperang dalam perang Badar, pernah masuk dalam perang Uhud, sahabat-sahabat yang disayang. Patutlah Nabi Muhammad sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi pernah sebut, Nabi pernah bersabda, Nabi kata apa? Tidak beriman seorang kamu tu selagi mana dia kasih pada saudara dia dan seperti mana dia sayang diri dia sendiri. Oh, kita ini tak sayang kan? Tak sayang. Kadang-kadang kita suka sahabat-sahabat kita susah. Kita suka tengok sahabat-sahabat kita susah. Kita susah kita tengok sahabat-sahabat kita senang. Kita ngaku kita orang beriman, kita kata kita ni orang Islam, tapi pada masa yang sama ukhuwah di antara kita cukup jauh. Bukan kata hijau dengan biru, hijau sama hijau pun balas. Nah, hijau sama hijau pun balas. Mu cawangan mu, aku cawangan aku. Tak, mu jangan usik cawangan aku. Mu pos mu, aku pos aku. Jangan usik. Satu bendera pun mau bergaduh lah. Ayah, banyak malu. Tak. Apa? Macam mana Islam ni? Kita sama sendiri berbalau. Tengok tu, saudara-saudara kita tu di Syria, di Mamok, dan buih ambil buih tu tak nak berhenti. Esok pergi pasar buih. Kawan ni kenapa? Buih ke buih. Jawab dia buih. Dah jual. Jangan nak tanya buih ke buih. Bengong ni. Aku tak dengar buih. Dia buih nak dah jual. Kata dia tak bersara orang ni. Mumpah ambil kuda ke. Buih mana dia harga? Tak ada orang beli buih. Nah, budak-budak je orang main. Dia buih dah. Tumpuk kita marah. Nak kabur umat Islam akhir zaman ramai, tapi tak ada persatuan. Hari ini kita tak ada yang kata satu suara, satu imam. Kalau orang Kristian, dia ada pemutus segala keputusan. Dia panggil apa? Pokon. Tak, dia ada ketua panel dia. Dia password kampuran pok. Dan kita tak ada. Hari itu nak latih esok Tarawih. Ni kata gini. Dan nak latih pula Imam Haramain. Dan nak latih pula Imam Madinah, Imam Mekah. Kata pula Wahabi, boleh pula. Suka. Tak ada kita. Tak ada yang kata kita satu persatuan. Dan akhirnya kita umat Islam di Mamok, di Rantau, lalu di Rohingya, di Burma, dan yang kata satu episod yang cukup sedih. Tetapi kalau sedih pun kita tak rasa galak. Pasal apa? Yang bunuh umat Islam di Rohingya, di Burma adalah orang-orang kafir.
Orang yang Buddha, orang yang Hindu yang bunuh, orang Islam di Rohingya. Tapi apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iran adalah satu tragedi yang cukup sedih. Satu episod yang cukup sedih muslim-muslimat sebenarnya. Kita ditengok, kita disajikan yang kata umat Islam dibunuh tanpa belas kasihan. Wanita-wanita, kaum-kaum ibu diroboh di depan suami dia sendiri, di depan anak lelaki dia sendiri. Dan ramai-ramai bergilir-gilir diroboh anak-anak perempuan, dan diroboh anak lelaki berumur 3 tahun, 2 tahun, diikat tetok, diletak pada batu. Umat-umat Islam ni dipotong tangan hidup-hidup sambil mencaci maki Allah Ta'ala, sambil mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tu berlaku di Syria. Allah. Muslim-muslimat semua tengok. Ni buat tragedi terbaru ni. Sebagaimana yang berlaku di Mesir sekarang, tengok. Yang kata Morsi difitnah, digulingkan. Sedangkan Ikhwan Muslimin adalah satu parti yang memang layak berhak memerintah Mesir, menang di dalam pilihan raya secara demokrasi. Akhirnya didinai, digulingkan. Muslim-muslimat tengok. Yang kata umat Islam difitnah akhir zaman. Dia rasa sesuatu. Agak-agak kita nak pada lagi besar zaman kita. Dia nampak lagi kita sekarang ni di hujung umur dunia sekarang ni. Dan kalau kita buka dalam kitab yang kata peristiwa akhir zaman 40 hadis karangan Syekh Fahmi Zamzam. Kalau kita buka hadis tu, kitab tu, kita akan disajikan dengan 42 hadis. 42 hadis yang kata menceritakan tanda-tanda akhir zaman. Muslim-muslimat kalau kita buat satu checklist 40 hadis tadi tu, kita akan raih. Kita buat tik. Dia kampung kita tu, di akhir zaman waktu menjadi semakin singkat. Betul tak? Yang Nabi sebut tu, setahun seumpama sebulan, sebulan seumpama seminggu, seminggu seumpama sehari, sehari seumpama sejam, sejam seumpama satu petikan api tu. Muslim-muslimat apa dah? Oh, boleh tengok. Boleh buat perbezaan kita zaman kita budak-budak dengan zaman kita sekarang. Boleh nampak. Dulu kalau kita puasa zaman kita budak-budak, cukup panjang masa dia. Wah, itu macam-macam. Nak mari daripada pagi sampai ke Zuhur, puas. Duk tengok iwi, duk pergi mari. Dan budak Zuhur kasar, macam-macam boleh itu. Dah, pergi jual ikan. Tahu ikan? Dulu zaman kita budak-budak, bukan kita lah, kawan-kawan kita. Dan jual ikan. Ikan layuk, ikan brosli. Dah, bulan puasa dia jual biasa. Macam-macam. Mereka lah. Ni dia kata pagi sampai ke Zuhur sekejap. Zuhur kasar, lagi sekejap. Dodeng-dodeng, masuk dah bang. Dulu lah tu bila bang. Tahu? Malam tu. Dodeng-dodeng, pak, jadi gari. Jangan gari dia tengok. Tak, paisa. Tak bisa dah. Dia buat apa? Tengok. Terus mengambil dah. Tak. Betul jangan. Betul. Ada sededah. Panjang dah rupanya. Kat sejam setengah dah. Dia dah. Sekali lagi insyaAllah lah. Ni nak khabar ni kita ni. Yang kata Rasulullah sabda bukan saja-saja Rasulullah sebut jadi. Yang kata ramai di akhir zaman, perempuan lebih ramai pada lelaki. Ada lagi? Ada lagi lah. Cuma sekarang ni kita tinggal apa kita tinggal lagi terbitnya Dajjal. Laknatullah, itu dia tinggal sekarang. Lagi apa lagi? Mahdi. Imam Mahdi. Lagi tiga apa lagi tiga? Nabi Isa alaihissalam. Lagi tiga apa lagi tiga? Ya'juj wa Ma'juj. Satu lagi tiga. Lagi apa lagi tiga? Matahari keluar daripada pihak bang. Hal lain ada lagi lah. Yang kata orang yang sehina-hina makhluk jadi pemimpin. Ada lagi? Itu di Afrika ada. Tu boleh tengok. Boleh nampak satu-satu yang kata kebenaran sabdaan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut muslim-muslimat cuba kita lihat semua ni. Dalam kata kita memahami hidup kita sebagai umat Islam, ini semua ni dia jadi satu makna. Dan yang kata
satu cobaan bagi kita. Pasal apa Allah Ta'ala nak tengok kita jauh mana kita beriman kepada dia. Muslim-muslimah sebenarnya tu. Yang kata Rasulullah SAW, cinta hati kita. Pada kita bila dengar dia nama dia, kita berselawat kata Rasulullah SAW. Dan yang terakhir sekali apa dia? Yang dia kata jauhlah rahmat. Jauhlah rahmat ke atas seseorang yang kata sempat dengan hari tua kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya, dia tidak menjadikan kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya sebagai penyebab untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Muslim-muslimah semuanya, sama sedar atau tidak kita ni, kita sebenarnya datang daripada benda mak dan ayah kita tu. Alhamdulillah, sekiranya kita ni masih sempat dengan panjang umur kedua ibu bapa kita, alhamdulillah. Dan mungkin juga ada di kalangan kita ni dah kehilangan dalam kedua-duanya atau salah seorang daripada keduanya. Walaupun kata hilang dari mata, tapi kat mana-mana dia doa, tetap doa. Jangan sampai putus doa. Setiap kali semayang, Rabbi firli wali daya, aku jangan lupa dia, jangan tinggal. Pasal apa? Kita masuk juga tadi tu, hadis yang Nabi sebut tadi tu, Iza matamu adam in qata'a amalu illa nusalas. Hak depan tu sadaqah jariyah aw ilmi yang tanfa'u bih, dan itu hak kelaskan yang ketiga tu. Awalnya soleh yang dimulai, anak yang soleh mendoakan ke atas kedua ibu bapa itu. Tak betul ya, tak betul. Walau kita mati sekali mak ayah kita mati sekali pun, doa tu sampai kepada mak ayah kita. Doa. Kita hari ni nak duduk daripada tangga kita ni sebagai abang, sebagai mak ayah, kita ajar doa anak-anak kita. Supaya apa? Usaha kita untuk akhirat. Muslim-muslimah semuanya. Ni nak khabar ni, mak ayah ni dah besar. Bila lagi mak, cukup besar ni. Cukup besar. Dia kata mak dalam hidup kita ni cukup besar. Tapi kadang-kadang ada Allah Ta'ala ujikan kita dengan anak-anak. Kadang ada Allah Ta'ala uji kita dengan anak-anak. Ada yang kata anak kita ni cukup bagus, kita ni dengan agama cukup bagus. Bila sebut dia nama kita Haji Ismail, maknanya kalau ada orang Haji Ismail, tak mana nak buat contoh ni, dah tahu, buat contoh saja dia. Jangan kat tangan buat saya tak. Buat contoh saja dia, letak nama Haji Ismail. Sebut jadi nama Haji Ismail, orang kat ibu jari, bagus. Haji Ismail. Pergi mana-mana pun, duduk dalam taman ni pun sebut nama Haji Ismail, orang kat ibu jari. Kita kenal, orang kenal kita dengan kata beragama. Walau kata kita bukan ustaz, tapi kita dengan agama cukup bagus. 5 waktu, kalau tak pergi keluar daripada taman, tak keluar daripada syahadah, memang ada semayang. Kadang-kadang ada orang dia janjikan masjid sebagai tampuk dia. Dia pajuk tempat tu. Jadi sahabat-sahabat tahu di mana ada tak ada dia orang kasar. Dia pajuk. Walaupun dia tak letak parking di situ, dekat dalam soh tu. Tapi orang tahu. Tempat tu yang usir untuk Pak Haji Ismail. Orang kasar. Jadi dia tak ada orang kasar. Makanya dia orang tak ada. Dan ada. Nak kabur dia dengan agama dia panggil. Dia dengan jemaah dia panggil. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Uji apa? Uji dia. Dengan apa tu? Dengan anak. Anak seorang dia Tuhan takdirkan. Apa tu? Jadi doktor pakar. Bukan pakar, dia tak gaduh masuk universiti, dia tak gaduh apply PGA, tak gaduh BTN, tak gaduh dia. Dia berbekalkan sekadar jago, insya-Allah dia buat kerja. Orang lain nak boleh ke ijazah tu, makan tahu lah. Dia bulan je. Belajar nak bulan, tak kira belajar. Orang kata dia panggil belajar. Masuk pusat serti tu dia panggil belajar. Belajar, tak kira belajar, begitu. Akhirnya, dan yang kata tak ada Haji Ismail tu dapat anak seorang yang kata doktor pakar. Dia tak kata cari lainnya, tak cari sewa bangunan rakyat. Dia duduk belakang bangunan, dia cukup dalam dia. Dan dia tak kata cocok orang, dia cocok diri sendiri je. Orang dia cari orang.
Kadang-kadang dia, Allah Ta'ala puji kita, anak-anak kita itu jadi kenangan yang kita. Sampai satu tahap dia dengan kita dok kita nak buat mana. Nak buat mana dok kita. Nak nasihat dan tidak dengar. Dia tu jadi punca jatuh maruah kita. Allah Ta'ala puji. Dia tu jadi punca jatuh maruah kita. Kita rela nama baik kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Akhirnya dengan sakit dia, habis nama baik kita rosok sama satu hari. Habis. Allah tahu dah kita ni, anak kita terlibat dengan dadah. Dah. Orang tak bawa diri dengan kita. Apalah. Tengok pada jumpa seluruh. Dah. Tapi anak pun dok pakai. Apalah. Janji jangan cakap gitu dah. Jangan. Tak ada ayah, tak ada mak nak suruh anak jadi jahat. Hatta ayah dipokok sekalipun, ditambah biar anak dia jadi pokok. Fitrah manusia ni, kau mana-mana anak kita nak suruh jadi baik tadi. Kita tak semayang, anak kita nak suruh tak semayang. Kita baca Al-Quran betul, tapi anak kita datang mana? Atau takfir. Kita dengan anak ni all and out. Kasih sayang seorang ibu dan bapa ni. Dia cukup sayang. Patut kita bila tengok sahabat-sahabat kita, kalau ada dia tak ada dengan Allah Ta'ala, anak dia terlibat dengan mana, jangan cakap gitu. Jangan. Dan hari ini kita buat program, satu hari nanti Tuhan hancur ke kita, blok ke kita, baru menyandar kita. Betul tak? Jangan. Bukan disuruh, kecuali lah ayah dia suruh. Mengisal. Ada tak? Ayah suruh anak dia misal. Ayah bodoh je. Dan ada. Kena dia tu, oh susah hati dah. Susah hati dia. Kadang-kadang dia dengan anak dia tinggal kenangan. Duk tengok anak dia ni 23 tahun lepas, budak ni aku bangun telinga dia. 23 tahun lepas, budak ni aku yang komak di telinga dia. Tapi hari ni dia conteng ayam di muka. Oh sedih, cukup sedih. Dapat anak misal tu, anak 7 orang, 6 orang boleh-boleh dulu. Seorang dia Tuhan tak adil kan, hak misal dulu. Tak tidur malam. Awak jadi mak kan. Kadang-kadang balik rumah tu, mak yang terburu. Tak. Dia balik, dia pergi ke motor dia tu. Jauh kita dengar. Tak. Sampai bawah ni, bawah flat ni. Dia pergi. Dah sedap ni. Tak ada sayang. Start ni. Tak best lah. Dia nak mengaku dia tak best bagi dia. Dia nak ada feel, ada something bunyi. Tak tahu mengapa dia cari tapi ada feel. Start ni. Okay bro. Baru sedap bagi dia. Kalau duduk pada bulan puasa, orang terima kasih dia. Terima kasih lah kalau biji kunci bantu nyawa, terima kasih. Pasal dia balik pukul 4 pagi, 5 pagi, alhamdulillah, terima kasih. Tapi duduk pada masa sekarang ni, kalau dia balik buat bisa bangun itu, kau bawa ke mana? Yang kata setan ni. Anak aku punya dah mengamuk tadi pagi nak tidur. Baru 5 minit tidur, balik perih ke motormu. Esok aku nak kerja pula. Setan. Dia setan-setanmu lah setan. Nak kerja aku. Dia lalu otak je lalu. Dia cek orang. Dia cabut balik bawah flat. Dia sidar atas pada bau ni. Dia ketuk rumah. Dia ketuk pintu rumah pada ayah dia mengikuti seseorang. Mak dia mengikuti seseorang. Dia se-adik dia se-ayah dia se-mak dia se. Tapi dia ketuk pintu rumah macam nak rumah. Dia panggil mak dia. Flash pula tu dia. Anak siapa? Anak siapa? Ketuk. Mak dia buka pintu ni. Buka pintu tuan kembali. Kontok lambat. Kalau ada anjing kecil aku, mati aku tadi orang. Apa
abang awak mau dengan dia bang. Dia masih sedih kan? Angan. Oh, dia jadi apa ni? Anakku Sonsai. Kalau 20 tahun lepas, ayat dia nak tulis. Dah, dia nak tulis sekali tu. Dia masuk dalam umur kita jadi ayah kan? Kita jadi ayah ni kita boleh tahan sabar. Tapi mak dia air mata semua. Air mata semua. Dia masuk dalam umur ni orang besar. Dia apa betul? Dia macam orang beli air raya tu. Pukul 4 pukul 5 pagi. Bukan dia nyawa, dia balik nak makan. Dia ambil tu dia pergi. Dia cari nasi dingin. Orang cari balik nasi dingin. Dia akad beliau. Daripada orang kata rice cooker tu, dia akad sekali. Dia letak atas meja. Ambil lauk ni, semua dia letak dalam air tu dulu. Oh, macam pok tablir. Makan lauk campur ni. Tak dia. Dia tahu dalam tu kata. Dia makan. Ni, lutut ni, dia sidar atas tangan dia. Makan. Dia tu aku masang gula. Dia masang apa orang main dulu. Dia kata aku masang gula. Makan dia. Dah sakit perut dia. Dah sakit perut lah. Akainan. Makan. Kita jadi ayah dia. Kita tahan sabar ni lama. Tapi pagi ni kat mana-mana, mu aku nak ajar juga. Biar dia rasa. Pasal apa dengan sakitmu, maruah aku tercemur. Dengan sakitmu, nama baik aku habis. Allah pandang lekeh dia kat aku. Kita tubik, kita ambil pada batang nyapu. Kita tubik ambil batang nyapu ni, kita nak sedar dah belakang ni. Tapi mari juga ni cerita dia anak kita, dalam daging kita. Teringat balik dia 23 tahun lepas tu. Tapi apakah daya dia? Mungkin salah kita. Kita didik tu jaga betul. Manja ke ataupun mungkin hasil pekerjaan kita betul. Akhirnya anak ni tuan nak ajar kita. Jangan sambil dulu mu kerja cara betul. Ni aturi muhabbat ada kat anak yang menyusah kamu. Pasal apa? Jangan sambil kita kadang-kadang dulu kerja. Tak ambil daripada semua yang haram, benda yang kata manusia. Kita dulu mujahid juga, ikut dam je. Akhirnya hari ini Tuhan bayar kat mana? Melalui anak kita. Kita ambil batang nyapu tu, kita nak sejar belakang dia tu. Dia tengah makan nasi, kita sejar belakang dia. Pas sekali dia kejut ni. Natang ni bahan aku. Dia pandai dia natang. Akhirnya dia bangun. Nak betul-betul ni. Dia dalam keadaan lalu, dia nak anjuk betul ni. Kita ni jadi ayah. Jom tahan juga. Air mata ni pun dia juga. Dia air mata. Kita gerang ni. Pada masa yang sama kita gerang. Kita nak marah. Dan pada masa yang sama juga kita perlahan ni. Anak aku apa jadi gini. Dan apa jadi gini. Ambil dosa aku ni. Kita angkat sekali kita nak katok dia tu. Kau mana-mana aku tak kira. Lepas ni aku tidur di bandar ke, aku masuk dalam dia, aku tak kira. Tapi kau mana-mana, mu kau mana-mana, aku tak kira masuk dalam Allah. Kita angkat dia menyaku tu, kita nak katok pada dia. Tiba-tiba kita rasa ada orang pegang menyaku tu. Siapa dia pegang? Mok ni. Orang jadi mok ni. Mok ni dengan anak, dia cukup sayang. Walau boleh tahu anak dia tu membinasakan dia, tapi dia dengan anak, dia sacrifice. Jadi mak tadi kita ceritakan dia kan, sahabat kita tu, dia besar, yang kata mak dia besar ke dia tu, makan, mak dia makan apa ni? Mak dia makan hasil daripada gaul nasi tu. Dia pegang, hak gaul nasi dia makan kat dia balik dia. Tu orang jadi mak. Orang jadi mak, dia sayang anak dia. Pasal apa? Dia tak boleh ayah dia. Mak aja kata, suami dia pukul anak dia. Pasal budak ni dulu 9 bulan, 10 hari duduk dalam perut tu. Mana mungkin aku biarkan mbak buat sakit tadi tu. Orang jadi mak cukup sayang dengan dia. Walau dia tahu anak dia tu punca kebinasaan bagi dia, walau dia tahu anak dia tu menyebabkan maruah dia jatuh, tapi pasal dia anak, dia takkan biar orang buat macam tu. Akhirnya kita tak tahan.
Tekan juga nombor telefon. Tekan nombor berapa? 999. Ui, dah comel tau. Cukup dah comel Ayah telefon boleh, suruh mai boleh, ambil anak dia di rumah. Cukup dah comel. Tapi nak balik balik. Jadi nak buat dia. Mari hidup satu taman malam dia. Satu taman kita duduk tu, semua cerita dia. Kita sendiri pun tak tahu nak letak muka di mana ni. Dulu lepas semayang boleh kok zikir sekali sahabat-sahabat. Hari ni dengan sabitmu, aku habis semayang, balik dah duduk. Kena hari-hari dengan semalu nak turun ni. Tapi apakan tadi, dengan sabitmu, hari ni aku tekan ikut nombor 999. Jadi lagi lah. Siapalah kereta, wajar. Dah, walau tak bunyi pun tapi nampak dalam minggu. Lama. Masuk dalam rumah kita, jadi bunyi mesti bangun dalam bilik. Buru-buru tak. Jadi nampak waktu lebih dah. Nampak waktu lebih, tangan bergali, pada dibekuk ni. Dalam dia jalan nak tubik pada rumah, kita ni duduk kat pintu ni, dia tengok kita ni. Kita jadi ayah boleh, sebab juga rasa. Pasal apa? Kau ambil ni, anak aku ni. Kau ambil nama kita polis ni, anak aku ni. Muslimah boleh bayar. Hati seorang ibu, walau dia tahu anak dia jahat, tapi hati seorang ibu tetap sebut. Tak ada banyak pokok-pokok dia ikut juga. Dia kau ni anak dia ni, tulah abang kata dia jangan dikit abang kawan juga cakap dia. Orang jadi anak sejak dia senang dia masuk dalam kerja, wajah tu akhirnya boleh bawa lagi. Tahu-tahu ada di mana? Ada di Simpang Renang Johor. Sampai berita pun 3 tahun dia tahan ni tu. 3 tahun 3 tahun tu. 3 tahun, 3 kali Ramadan, 3 kali Syawal. 3 kali Syawal, 3 kali Ramadan. Sekali apa pun kita tengok. Tahu-tahu hari ni habis dah. Tahu-tahu hari ni balik semula dah ke pangkuan dia. Lepas tu kita dah kalau ada masalah dengan anak, jangan mati anak. Jangan mati. Nak ibu-ibu, tolong jangan mati anak ni. Ibu ni mulut ni cukup berbisa. Doa ni, mulut ibu ni. Nak malu anak taruh mana pun jangan mati Jangan mati anak. Kita tak tahu masa tu takut mustajab doa. Kalau kita mati anak tu, akhirnya binasa anak kita. Nak malu taruh mana pun, doa dengan Allah Ta'ala. Minta molek sama anak. Pasal apa? Budak-budak yang kata peratusan, yang kata penagih dada, yang keluar daripada pusat serti, peratusan hampir kata 75%. Peratusan orang yang keluar daripada pusat serti akhirnya balik kepada pangkuan keluarga. Hari pertama dia keluar daripada pangkuan pusat serti, dia tahu cari nak balik semula di Shah Alam. Andai kata mak ayah dia duduk di Shah Alam ni, dia cari nak balik semula di Shah Alam. Andai kata ayah dia, mak dia duduk di Kemaman, dia pandai cari bas nak menghandle ke Kemaman. Kita bagi satu harapan ke dia. Saudara-saudara, kalau kita nak hukum dia semua, dia pun manusia macam kita. Dia pun nak berubah. Dalam hukum dia ada tarbiyah. Kita cuba bagi harapan ke dia. Tak guna kita marah dia pun. Kadang-kadang dia mari dia pernah berlaku dia ke mama. Yang kata anak balik ni mak ayah tak mau tengok. Ayah dapat tahu ni, sahabat kita dia kata anak mu keluar tu, sahabat dia main kapal. Anak mu duit tu, ada di kedai tu. Ayah tahu ni, ambil kodok, letak ni, di kaki. Kalau orang Terengganu dia panggil kaki. Kalau bahasa KL dia panggil pacok parang, dia letak di tepi pintu. Dia ambil parang, dia tinggal itu di pintu. Benda tu duduk lokek tu. Gitu. Dia sahut kat dalam bus. Dia tunggu anak dia balik. Tu kata budak-budak, dia tubik dari pusat serti pun. Akhirnya dia balik, dia cari siapa? Mak ayah dia. Dia balik, dia cari mak ayah dia. Dia sampai di pintu pagar, dia tengok ada ayah dia. Dia beri salam. Dia tahu dulu dia tubik daripada rumah tu,
Ni mak ayah dia cicir dia, mak ayah dia maki dia. Tapi dia nak pergi mana? Aku anakmu, mu ayahku, nak tak nak hari ni mu kena terima aku. Akhirnya dia balik. Sampai dia pergi ke belakang, dia nampak ayah dia pergi sadar dia. Assalamualaikum ayah. Oh, jadi ayah dendam 3 tahun lepas masih tersimpan. Salam anak tak dijawab. Assalamualaikum ayah. Ayah dia, oi, dia jadi jebak tu. Dia nak jadi jebak dia. Dia nak mengamuk kan. Dia tak puas hati. 3 tahun lepas dia tak puas hati. Hari ni aku nak revenge balik. Aku nak pay back balik. Dan ayah Zul balik ya. Ayahnya pun Zul ada. Aku tak ada anak nama Zul. Yang kata mak dia tu ada di belakang dia. Tepi pintu. Orang jadi mak tidak buang anak dia. Kita orang lelaki boleh buat background. Kita boleh caci maki mak ayah kita. Dan kita boleh buat keras, kita tak mau terima anak kita. Tapi orang jadi anak, orang jadi mak, anak dia tu darah daging dia takkan buang. Duduk belakang dinding, dia tutup mulut dia. Dia dengar tu conversation di antara mak dia, ayah dia dengan anak dia. Dia dengar. Tapi apa tanda dia? Benda ni nampak macam nak tegang ni. Pasal tu lelaki dia kata tadi, mu kat mana-mana jangan keluar. Kalau mu keluar, mu sekali aku catat dengan barang ni. Ayah, Zul balik ya. Mu cari siapa sini? Aku tak ada anak nama Zul. Dia mari ni. Dia mari tu naik tangga tu. Dia pegang kaki ayah dia. Dia hulur tangan nak salam ayah dia. Ya, Zul balik ya. Letak tangan. Tak ada. Pergi berapa mu? Pergi keluar. Aku tak ada anak nama Zul. Sedih hati dia. Anak kita. Anak tu anak kita. Dia pun ada perasaan dia. Betul dia tahu dia buat silap dulu 3 tahun lepas. Maafkanlah dia. Kadang-kadang dia bunyi di mulut dia ni. Ayah, Zul minta maaf. Zul tahu ayah, Zul pernah buat silap dulu. Maafkan Zul ya. Tolong ya. Dia pegang kaki ayah dia. Walaupun dia tahu dia pernah dengar dulu dalam pusat serenity dulu. Ustaz pernah cerita. Haram kita ni manusia sama manusia, sujud di kaki sesama manusia ni haram pun dia. Tapi hari ni nak kata mana? Dia nak tunjuk kesalahan dia tu. Aku ni nak balik semula pakai jalan. Ayah tolong maafkan aku ayah. Dia pegang kaki ayah dia. Ayah menangis dia pegang kaki ayah dia. Maafkan saya ayah. Ayah dia sepak dia. Mu kata jangan naik ke kamu ni. Mu kalau naik ke Safa bunuh mu. Orang jadi mak dia duduk dalam rumah. Mana mungkin dia tahan dia. Dia dengar tu suara anak dia 3 tahun tu, 3 kali Ramadan tu, 3 kali Syawal tu. Kadang-kadang rindu di hati tapi takut nak lampas. Takut pasal suami baru. Kadang-kadang mari hari raya pun makan nasi dagang pun dah rasa ingat. Pegang nasi dagang dia ingat ni. Ni kalau ada Zul suka nasi dagang ni. Anak dia walau jahat dia mata orang sekalipun, anak tu anak dia. Tu dia kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu. Lepas tu Nabi sampai ulang 3 kali. Nabi ulang sampai 3 kali. Umuk, Somaman abukan. Duduk di tangga yang keempat baru ada. Orang jadi mak, dia kasih sayang seorang. Mak tu dia tak nak tinggal. Pendek cerita akhir je ni. Anaknya mengajuk. Ayah Zul balik ni Zul ingat nak sambut Ramadan dengan ayah. Tapi ayah waktu ni ke Zul nak bawa dia. Dan Zul nak kabur ayah. Kali ni kalau Zul tubik daripada pagar, kalau Zul keluar daripada pagar rumah ni, Zul tak akan balik dah sampai bilik dia. Jadi sebelum tu Zul nak minta ampun dan maaf kepada ayah. Zul takut Zul mati dulu daripada ayah. Tapi Zul minta maaf semua daripada ayah. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Zul nak ucap selamat sambut Ramadan. Dan Zul minta ampun dan maaf selamat hari raya ayah. Ucapan anak dia tu. Tapi namun kata dari ayah dia kerak hati. Kata-kata tadi tahu di hati dia. Tapi orang jadi mak dia duduk dalam rumah, dengar perkataan tu,
Walau dipukul kepada suami dia, kalau mu tubik, aku parang mu, dia sanggup tunggu daripada pintu dapur. Dia main pegang anak dia. Zo, anak mak. Zo, anak mak. Ni orang jadi mak. Dia takkan biar anak dia pergi. 3 tahun dia merana. Walau dia tahu anak dia tubik dulu dengan sakit memalukan dia, tapi orang jadi mak, dia takkan biar. Zo, jangan pergi Zo. Mak sayang Zo. Tolong jangan tinggalkan mak Zo. Orang jadi suami dia, bila duduk itu dia tak kata dia tu. Ni kasih sayang seorang ibu dengan anak. Takkan bercerai tangga. Pada kali kita ni kita contoh orang isap dada. Dah bicara orang isap dada ni, apa salah tahu ni. Kalau ada muslimah ada masalah minum ayam tolonglah. Lepas ni habis maya lagi telefon sekata mau maafkan dulu, minta maaf mungkin ni waktu kalau kita ada bandar, apa punya kita kaya, apa punya kita hidup, tapi kalau kita bandar dengan mak ayah kita tak ada punya. Apa punya kita ada duit berjuta-juta pun, tapi kita dengan mak ayah ada masalah, apa punya. Dah ni Ramadan tolong dia punya. Jadi kalau Ramadan tahun ni sebagai titik bangkit kita boleh sambut Ramadan dengan keadaan bangkit, kita bersama keluarga kita, bersama mak ayah kita. Ada tidak ada lebih kurang dengan adik-beradik kita kadang-kadang. Apa punya kita kata kita umat Islam, tapi kita dengan adik-beradik kita ada masalah, tak punya. Sudahlah. Jangan kira lah siapa betul waktu tolak tepi. Kira sekarang ni air kalau dicincang takkan putus. Mu adik aku abangmu, mu kakak aku adikmu. Make sure Ramadan tahun ni kita sambut dengan kebahagiaan. Moga-moga takbir hari raya tahun ni kita sambut dengan penuh kemeriahan. Sebagai dia kata sambut kemenangan kita sebagai umat Islam, Muslim. Maafkan saya, masih hampir sampai 2 jam. Moga-moga waktu kita kongsi pada malam ini tak banyak pun sedikit kita ambil buat perubahan. Jadi kalau Ramadan tahun ini sebagai titik tolak kita untuk kita berubah, untuk kita penuhkan amal kita, untuk kita tingkatkan amal kita kepada Allah Ta'ala. Muslimin sekalian, maafkan saya ada kata, ada tersilap bicara, ada tersalah kata, dan saya ucapkan selamat menyambut Ramadan pada muslimin sekalian. Anda kata sampai berita kepada anda tentang lagu kemenangan kat atas saya, wa na'udzubillah. Malam ni nak balik buat ni malam ni. Kalau sampai kita tak tahu tahu saya nanti malam ni pun saya tak tahu. Tapi anda kata sampai berita kepada anda tu sampai sedekahlah Fatihah kepada saya Moga-moga dengan kata perkongsian mungkin terakhir saya tengok anda tak tahu kita pun tak tahu. Kita ni duduk di bawah takluk Allah Ta'ala dan duduk di bawah takluk Allah Ta'ala. Ada kata sampai berita kematian saya dan sedekahlah Fatihah sepatutnya untuk saya dan insya-Allah yang muslim-muslimat semua kuatkanlah hati kita ni, kukuhkanlah iman kita ni, dan bagi pula kita ni kesatuan kita umat Islam dia kukuh. Lidi kali sebatang mudah dilepit, mudah dibatok. Tapi anda kata ambil lidi, ikat di bawah satu rumput, boleh tak tahu lepit? Tak akan boleh lepit ni. Ambil letak atas pada lutut, andah di pada lutut pun belum tentu boleh batal lagi. Itulah kita umat Islam bersatu kita bersatu. Tak boleh bersatu macam nak nyanyi je. Tak. Dan muslim-muslimat itu kita malas sekali lagi saya mohonkan anda semua moga-moga kita sempat bertemu Ramadan dan jadikan Ramadan tahun ini sebagai pencuci dosa-dosa kita semua. Semua yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan lemah datang daripada kesilapan dan kelemahan diri saya. InsyaAllah sekarang hanya umur akan datang kita berjumpa lagi dan insyaAllah. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal-as. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina wa tawassaw bil haqq. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.